So ada curve, for a given curve y equals to fx. Ini ada f lah. The gradient, kan, kecerunan of the tangent. The gradient of the tangent to the curve at point x, y is defined by, okay, so benda ni kita dah memang selalu dengar lah. Gradient of tangent to the curve is, simbol dia m, kan, dia adalah dia punya differentiate of fx tu. So f prime x ataupun dy over dx. Kan. So tangent line. Apa yang awak faham dengan perkataan tangent line? A straight line, dia adalah straight line je. Macam straight line yang biasa-biasa tu. Tapi dia ada pangkat dia. Dia diberi nama tangent. Sebab apa dia diberi nama tangent? Sebab dia adalah garis lurus yang apa? Kenapa dia dibagi nama tangent? A straight line that touch at berapa point? 1 point. Dia mesti at only 1 point. Baru dia dipanggil tangent. Okay. At only 1 point to the curve. Okay, a straight line that touch at only 1 point to the curve. Touch. Perkataan touch ni kalau dalam maths pun dia dah menunjukkan satu titik dah. Sentuh je, tek, awak cuik je kawan awak tu sekali lah, macam tu. Kan? So itu adalah definition of tangent line. Okay, normal line. Apa pula yang dikatakan dengan normal line? Straight line juga. Okay. Dia adalah straight line juga, tapi apa yang membuatkan dia dipanggil normal line? That apa? 90 darjah. Dengan 90 darjah dengan apa? Dengan apa? Dengan curve. Dia curve, dia tak boleh. Curve tu sebab dia berlengkuk. Dia adalah 90 darjah ataupun perpendicular. Perpendicular dalam BM apa maksud dia? Tahu tak? Serenjang. Serenjang. So ini maksudnya 90 darjah. Okay, a straight line that perpendicular to the tangent line. Itu baru dipanggil normal line. So awak kena tahu. Okay. Dia bukan dengan curve lah. Sebab curve tu kan dia berlengkuk. So kita tak akan dapat 90 darjah. Yang kita dapat 90 darjah tu kalau straight line dengan straight line lah. So tangent line dengan normal line 90 darjah. Okay. So macam mana nak dapatkan equation of the tangent? In general, if the derivative of f prime x is m at point x naught y naught. X naught y naught ni kalau di istilah dia dipanggil contact point. Titik yang menghubungkan. Contact number, okay, contact point. Kat mana contact point tu? Dekat sini lah. Titik yang menghubungkan curve dengan line tu. Tu yang dikatakan contact point. Okay. X naught, Y naught is the contact point. Then the equation of the tangent line is, ini formula dia. Okay. X naught, Y naught tu contact line, contact length pula tu. Contact line, M ni dia punya kecerunan lah. Kecerunan dia adalah dia punya F prime X. Ataupun kalau yang biasanya Y sama dengan MX plus C pun boleh juga. Okay, selalu awak pakai Y sama dengan MX plus C pun benda yang sama juga pun boleh. Okay, itu equation of the tangent. Kalau equation of normal pula, okay, equation of the normal, bila dia punya line bersudut tepat dengan tangent, so the gradient of the normal is
Masih darab gradient dengan gradient normal dengan gradient tangent mesti dapat negatif 1. So maksudnya kan gradient normal kalau darab dengan gradient tangent akan dapat negatif 1. Makanya gradient normal adalah negatif 1 per gradient tangent. Itu cara nak dapat gradient normal. Gradient tangent tadi dapat daripada mana? Mana tadi gradient tangent? Dapat dari dy over dx ataupun f prime x. Itu gradient tangent. So gradient normal negatif 1 per gradient of tangent. Dan formula dia masih guna contact point yang sama kan, sebab nampak normal ni pun contact point tu pun ada atas pada titik normal tu kan. Contact point tu atas pada titik tangent dengan atas pada titik normal. So dia pun share contact point yang sama. So kita boleh gunakan dia pada x naught dengan y naught. So dia punya gradient tu pakai negatif 1 per m1. M1 tu gradient of tangent lah. Okay, so formula ni straight line sajalah, formula straight line. Cuba awak nak tahu macam mana nak pakai, macam nak cari gradient dia. Sekejap ya, ada call. Okay, so kita tengok example. Example 1, tengok YouTube lah. Tengok YouTube official tu. Siapa tak tengok lagi, lepas ni kena tengok juga. Kena lengkap juga nota awak tu. Okay, kita pergi ke example 2. Find the equation of the tangent to the curve y equals to x cubed minus 3x plus 2. Where x equals to 2. Mesti ada point dia. So yang ni dia punya contact point lah. Okay. Sebab curve ni dia boleh merata-rata. Ini curve yang sama. Sini pun boleh dikatakan sebagai tangent. Kan? Yang sini pun kita boleh katakan sebagai tangent. So dia ada contact point yang lain-lain. So awak kena nak cari kecerunan ni kena tahu dia punya contact point lah. Kalau tak jadi. Okay, kita cari dulu dy over dx dia. Ni macam biasalah awak guna masa yang chapter 3 tu. Kalau tiba-tiba terkeluar pula product rule lah yang awak kena pakai. So dapat apa ni? 3x kuasa 2 minus 3. Okay, good. Okay, so ini dia punya kecerunan. Kecerunan ni baru general. Maksudnya awak boleh guna untuk garisan yang color oren ataupun garisan yang color hijau ni. Ikutlah. Awak nak tarah bukit, nak buat jalan tu kat mana. Garisan color purple pun boleh. Kan? So bukit tu maksudnya dia banyak tangent line dia. So kita nak spesifik pada titik x sama dengan 2. Katalah yang ini yang pada titik x sama dengan 2. Untuk y kita tak tahu. Tak perlu pun tak apa. Sebab dia tak masuk nilai y. So saya nak cari kecerunan yang color purple tu. So apa kecerunan yang color purple tu? At point x equals to 2. So kita masukkan dia 3, 2 squared minus 3. So dapat berapa tu? 9. 9. So yang ini adalah gradient of tangent dia. Okay, gradient of tangent. Okay. So kita nak dapatkan tangent equation. Dalam tangent equation tu, contact point dia mesti ada x dengan y. Masalahnya sekarang kita tahu x sahaja. Macam mana kita nak cari y? Macam mana nak cari contact point y tu dulu? Nak masukkan dekat mana? Apa nilai yang kita nak masuk? When x equals to 2, kita akan masuk dalam apa? Dalam y lah. Bukan dalam dy over dx. Kita nak cari nilai y, kita akan masuk dalam y lah. So 2 cube tolak 3 darab 2 tambah 2. So dapat berapa? 4. 4. So maksudnya awak punya contact point tu
titik yang menghubungkan antara tangent dengan curve tu adalah 2, 4. Okay, ni contact point awak. So katalah color purple ni contact point dia pada 2, 4. So barulah kita boleh cari tangent equation. Okay. So awak nak guna formula yang mana satu macam saya kata tadi, y minus y naught equals to mx minus x naught pun boleh. Awak nak guna y sama dengan mx sama c pun boleh, ikutlah mana-mana. Kalau saya suka yang y minus y naught tu dia sekali jalan je. Maksudnya y minus y naught kita 4, okay, m kita 9, x minus x naught kita 2. So awak bukakan kurungan 9x tolak 18 tambah 4. 4 tu boleh bawa ke sebelah. So tambah 4. So dapatlah y sama dengan y equals to 9x minus 14. So inilah equation of tangent line. Okay, macam tu cara dia. Senang je ni. Masa sekolah dulu pun dah belajar dah kan. Okay, try nombor 3. Nombor 3 dia bagi y equals to x cube minus 2x squared plus 4. Contact point dia dah bagi siap-siap dah x dengan y dia. So tak payah carilah. Macam soalan nombor 2 tadi dia bagi nilai x saja. You need to find the value of y. So now dia dah already given the xy. So tak payah dah cari. Just cari dia punya apa. Apa yang kita perlu cari sekarang ni. Dia minta equation of tangent dengan normal lah. Dia minta dua-dua. Firstly, what we need to do? Differentiate dulu. So dapat 3x squared minus 4x. Okay. Then cari gradient tangent. So gradient tangent masuk nilai x sajalah. Dah tak ada kat situ perlukan y, kita masuk dulu nilai x sahaja. So dapat apa dy over dx dah? 4. 4 juga. So ini adalah gradient of tangent. Okay, itu adalah gradient of tangent. Okay, so equation of tangent line, y minus 4 equals to 4x minus 2. So contact point kita 2 dengan 4, masukkan nilai situ. So dapat y sama dengan apa? Kira. Tinggalkan y as a subject. 4x 4x tolak 8. Terus bagi saya terus terus. jawapan. Negatif 4. Okay. So 4x tolak 4 tu tangent line. Okay, sebab dia minta normal line juga. So kena bagilah. First cari dulu gradient of normal. Macam mana gradient of normal tadi? Apa formula gradient of normal? Ni simbol dia nak. M tu memang simbol untuk gradient. Bawah tu nor tu normal. Bukan nur afikah ke nur apa ya. Tu normal. Negatif 1 per gradient of tangent. Tu tan tu tangent. So sama dengan berapa? Negatif 1 per apa tadi gradient of tangent? 4. Okay, so makanya equation of normal line y minus, saya guna y minus tu juga. So contact point kita masih guna 2, 4. So y minus 4 equals to, now the gradient is negative 1 over 4 times x minus 2. Awak kena tulis mana satu tangent equation, mana satu normal equation. Jangan main letak aja. Tak tahu yang mana satu kang. Confuse pula pemeriksa tu. Okay, so dapat y sama dengan apa? Kira habis-habis. Kira semua orang. Dapat negatif 1 per 4x tambah 9 per 2. Okay, good.
Okay, so itu normal line. Tinggal macam tu. Okay. Senang je kan yang ni awal-awal ni. Okay, nombor 4 YouTube. Okay, buat yang nombor 5. 4 YouTube, kita buat nombor 5. Okay, try buat. Buat petang-petang ni kalau duk dengar je memang ngantuk. So awak kena bergerak. Make a movement. Gerakkan tangan tu menulis. Hilang sikit ngantuk tu. Okay, differentiate apa-apa. 6x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Okay, lepas tu apa kita akan buat? Apa contact point kat sini? 1 dengan negatif 9. So yang ni contact point. Okay. Contact point, ingat. Maksudnya ada curve dan ada tangent line. So satu titik yang menghubungkan ini yang dipanggil contact point. So dia panggil contact point. So pada contact point tu pada titik 1 negatif 9 berapa dapat dia punya kecerunan? Dapat berapa? 7. 7. So ini adalah gradient of tangent. Dan dy over dx tu adalah gradient of tangent. So equation of tangent. Okay, masukkan. Dapatkan saya terus jawapan. Y sama dengan 7x tolak 16. Okay, good. Okay, next. Apa lagi dia suruh cari? Gradient of apa awak kena cari pula? Normal. Gradient of normal. So apa gradient of normal? Negatif 1/7. Okay. Equation of normal line. Y sama dengan apa? Negatif 1/7x. Tolak berapa punya? 62/7. Yang lain dah tak? Apa ni? Dapat. Okay, dah settle. Okay, good. Okay, ni cara nak cari tangent equation dengan normal equation. Pegang benda yang senang. Soalan yang ini, yang senang macam ni, score. Pegang kemas-kemas. Jangan careless mistake. Kira pula. Cara dah tahu dah sekali. Kira pula salah. Apa nak tinggal lagi. Okay, next we go to curve sketching. It's not a curve sketching. Buat tukar scale, dia punya tajuk apa sebenarnya? Extremum problem. Bukan curve sketching lah, extremum problem. So, adjust sikit nota tu. Okay. Apa yang awak faham dengan perkataan ekstrim? Kalau sukan ekstrim tu apa? Yang paling-paling lah kan? Paling lasak kan? Sukan ekstrim tu sukan lasak. So kalau untuk kes kita ni masih lagi bercerita tentang bukit-bukit ni, taraf bukit. So kita nak tengok yang paling tinggi kan dengan yang paling rendah. So paling tinggi ni adalah max point. Yang paling rendah ni adalah minimum point. Okay. So kita kenal dulu istilah critical point dengan stationary points. A critical value of a fx is any value of x in the domain of fx and which f prime x equals to 0 or f prime x is not defined. The critical point where f prime x is 0 is called stationary point and the value of the function at the point is called stationary value.
Faham tak ni? Ayat ni. Faham lah ya? Senyap je. Senyap tanda setuju. Okey. Critical point boleh dapat daripada dua cara. Iaitu f prime x sama dengan kosong dengan f prime x undefined. Okey. Untuk f prime x equals to 0, dia ada spesifik nama dia. Nama dia adalah stationary point. Stationary point, bukan alat tulis. Stationary point, titik pegun. Ataupun sebenarnya bahasa saya panggil sebagai tanah rata. Okey. Sebab apa saya istilahkan sebagai tanah rata? F prime x mula yang tadi kita belajar pasal apa? Apa yang awak faham F prime x yang kita belajar tadi? Kita mencari apa? Kecerunan, gradient kan? So, kecerunan. F prime x adalah kecerunan. Jadi, bila kecerunan tu sama dengan kosong, maksudnya tanah dia tu bukan tak ada cerun lah. Tanah dia tu adalah tanah rata. Okey. So kita sekarang ni kita nak cari kawasan tanah rata tu. Kita nak kira kawasan tanah rata. Tapi kawasan tanah rata dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia duduk dekat puncak bukit. Dia tanah rata juga. Tapi dia duduk kat puncak bukit. Kemungkinan yang kedua, dia duduk kat mana tanah rata tu? Duduk dekat kaki bukit. Dia ada macam tu. Kan? So, dekat puncak bukit ni, dengan kaki bukit ni, dekat sinilah dia punya kecerunan tu sama dengan kosong. Okey, kecerunan dia sama dengan kosong. Lepas tu dia ada je, kalau awak naik je bukit tu, awak hiking. So kalau awak mendaki, ini maksudnya dia punya kecerunan tu positif. Awak pun hiking lah. Mula-mula daripada tanah rata, puncak kaki bukit. Lepas tu hiking. Hiking masa itu kecerunan dia adalah kecerunan positif. Lepas tu sampailah dekat puncak bukit. Lepas tu bolehlah selfie. Dekat puncak bukit ni dia punya kecerunan kosong balik. Sebab dia tanah rata. Turun balik bukit. Okay. Kalau menurun, awak rasa dia punya kecerunan apa dia? Kalau naik bukit, kecerunan dia positif. Kalau turun bukit? Negatif. Ui, ramainya. Bestnya. Kecerunan dia negatif. Macam itulah. So sini kita nak applykan dia. Kita nak mencari titik maksimum. Puncak bukit ni adalah titik maksimum. Kaki bukit ni adalah titik minimum. Okay. Inilah kiranya. Kan metafora dia macam ni lah kiranya. Okay. So titik pegun ni maksudnya tanah rata tu lah. Kita nama istilah dia stationary point ataupun disebut sebagai critical point. Okay. Kalau f prime x undefined ni, kalau segi bukit dia maksudnya dia tak ada tanah rata. Dia kalau bukit yang curam je, betul-betul. Dia macam ni. Dia bukit tapi dia tak ada tanah rata. Atas tu curam sangat-sangat. Yang ini f prime x undefined. Itulah kiranya. Okey. Ni macam saya kata tadi. F prime x sama dengan kosong. Dia ada pada puncak bukit ataupun tengah hiking. Tengah jalan tu dia ada tanah rata. Inilah
Kan, tu bila kecerunan dia kosong. Arif, terbuka tu mic. Kalau undefined, nampak tak? Dia tak ada tanah rata, dia tajam je ujung dia tu. Ataupun the middle of the root tu tak ada pun tanah rata. Okay, itu kira undefined. Undefined ni jarang sangatlah kita jumpa. Kita selalu cari tanah rata ni bila kecerunan dia sama dengan kosong. Okay, kita find the stationary point and stationary value. Okay, sekarang ni saya nak bagi awak faham perkataan point value. Okay, boleh tulis kat nota tu, tak ada. Okay, kalau critical ataupun stationary number, istilah dia adalah number, maksudnya dia adalah value of X. Kalau dia minta critical ataupun stationary value, ni term-term dia. Maksudnya dia nak value of Y. Kan, nilai X ataupun nilai Y. Kalau dia minta critical ataupun stationary point, apa awak rasa? Kalau critical atau stationary point, dalam bentuk point lah. Dalam bentuk koordinat X dengan Y. X yang number tadi dengan Y yang value tadi. Okay. So ingat ni, stationary number, stationary value dengan stationary point. Sometimes dia guna perkataan critical. Critical number, critical value ataupun critical point. So yang ini YouTube, saya tak buat lah. Okay, kita buat nombor 2 terus. Sama je macam yang A tu. Find the stationary points and stationary values of the function fx equals to x cube minus 12x plus 8. So yang ini adalah formula bukit kan. So ini adalah bukit tu. So kita cari dulu kecerunan dia. Dapat 3x squared minus 12. Okay, then kita akan cari tanah rata tu. So macam mana nak cari tanah rata tu? Masa bila dia akan jadi tanah rata? Bila f prime x sama dengan apa? Tanah rata. Tanah rata bila kecerunan tu sama dengan kosong. So yang ni awak kena ingat ni. Ini keyword dia. Kan? Kita nak cari tanah rata. So mesti kecerunan sama dengan kosong. Okay, mana di f prime x kita tadi? 3x squared minus 12 equals to 0. Kalau boleh dikecilkan lagi, maksudnya boleh bahagi dengan 3. So kita dapat x squared minus 4. Dan kalau kuadratik ni factorize lah. So dapat factorize, dapat apa? X tolak 2. X tambah 2. Okay, so maksudnya X sama dengan 2 ataupun X sama dengan negatif 2. So yang inilah yang kita panggil sebagai stationary number. Nilai X, nampak yang saya kata tadi. Nilai X adalah stationary number. Macam mana awak dapat stationary number ni? Bila awak samakan f prime x tu sama dengan kosong. Okay. So dia nak partner dia nak stationary values. Stationary values nilai apa tadi? So nilai y. Maksudnya kena cari nilai y lah. So ini nilai y. Maksudnya yang kita dapat stationary number tadi, when x equals to 2, kita akan masuk dalam fx, bukan masuk dalam f prime x. Sebab kita nak dapat nilai y tu fx. So masukkan 2/3 tolak 12 darab 2 tambah 8. So dapat berapa? Dia kadang-kadang orang tulis sebagai F2.
So dapat berapa? Kira. Negatif 8. Negatif 8. Okay. When X equals to negative 2, masukkan pula negatif 2. P2 kuasa 3 tolak 12 darab negatif 2 tambah 8. So sama dengan apa? 24. 24. So yang inilah yang dipanggil sebagai apa? Negatif 8 dengan 24 ni dipanggil sebagai apa? Nilai Y. Stationary Value. stationary value, nampak tak? Stationary number tadi yang nilai X. Bila awak gantikan nilai X tu, awak akan dapat nilai Y. Nilai Y dia tu namanya adalah stationary value. So kena tulislah stationary value ni sebab dia minta dalam soalan tu state the stationary values. So awak kena bagi tahulah kalau nak buat ayat sikit, the stationary values are jawablah soalan tu. Kalau tak rugilah markah. Negative 8 and 24. Dan baru dia minta stationary point. So apa dia stationary point kat sini? 2 dengan Negatif 8. lagi satu. Lagi satu. Negatif 2 dengan 24. Okey dah. Tu dinamakan stationary point. Nampak? So bila stationary number, masa bila stationary value, what we call it as stationary point. Okay, 3 YouTube. Okay, 4. Nampak dia guna istilah critical. Critical ni samalah maksudnya dengan stationary. Okay. So dia sama maksud dengan stationary juga. So jangan risau. Sekarang jadi macam panik pula. Oh, critical tu apa? Okay, sama je dia punya jalan kerja dia. Fx sama dengan x cube minus 2x squared minus 4x plus 6. Cari dulu f prime x. So dapat apa f prime x? 3x kuasa 2 tolak 4 plus 4x tolak 4. 3x squared minus 4x minus 4. Okay, cari tanah rata dulu. Macam mana nak cari tanah rata? Kosong. Sama dengan kosong. Okay. Okay, stationary point ni kan, yang inilah titik sama ada puncak bukit ataupun kaki bukit. Inilah dia. Cuma kita baru cari tanah rata je. Inilah titik tanah rata. Okey, pada titik 2 negatif 8 dengan negatif 2 dan dengan negatif 2 24. Inilah tanah rata. Titik tanah rata. Tapi kita tak tahu mana satu titik yang duduk kat maksimum, mana satu titik yang duduk kat minimum. Kita tak tahu lagi. Nanti kita akan belajar macam mana nak decide mana satu titik maksimum, mana satu titik minimum. Sekarang ni kita cari dulu titik tanah rata tu. So nak dapatkan titik tanah rata, itu sebabnya kecerunan tu kita nyatakan sama dengan kosong. Tanah dia rata je, tak ada cerun apa. So 3x squared minus 4x minus 4 equals to 0. Factorize, dapat apa? X tolak 2. Lagi? X tambah 2. Okay, so maksudnya x equals to 2 or x equals to negative. Ni tadi saya kata, ini apa kita sebut terms dia? Stationary. Number. Tak keluar lah. Dekat awak keluar tak apa benda yang saya tulis? Ada nampak tak saya tulis stationary number? Nampak medium? Oh ya, okay, dah keluar dah. Okay. Dah dapat stationary number, nak cari apa lagi? Cepat.
Bagi kat saya, beritahu kat saya. Kita nak cari apa pula? Value. Kita cari stationary value. Stationary value tu maksudnya nilai Y. So, macam mana nak dapat nilai Y? Gantikan when X equals to 2. When X equals to 2, so masuk dalam Fx. Tahu, masuk dalam Fx yang ni, bukan F prime X. So, dapat berapa? F2. Dia guna, soalan dia guna perkataan critical lah. So, maksudnya kita pakai critical lah. So, dia adalah critical number. Stationary ataupun critical number. Okay, masukkan F2. Dapat apa terus? -2. -2. When X equals to -2/3, dapat berapa? 2. 202 per 27. 208 per 27. Mana 208 pula? Berapa, Amin? 202 per 27. Alright. So, -2 dengan 202 per 27 ni apa terms dia? Apa nama dia? Stationary value. Stationary ataupun sekarang ni dia suruh guna perkataan critical. Stationary ataupun critical value. Tahu. So, term-term ni awak kena tahu juga. Tapi yang dia minta adalah critical points. So, the critical points are, gabungkan je lah. Janganlah X dengan Y tu awak dah dapat sama-sama. Tiba-tiba tang critical point tu entah ke mana hala pula nombornya. Salah critical point ni. Saya starlight seorang-seorang. Dah. Settle. Okay, kita pergi ke increasing and decreasing function. So, ada 3 soalan je. Tapi saya buat 2 soalan je. Satu soalan tu soalan YouTube. So, 2 soalan. Okay, increasing and decreasing function. Apa pula yang dikatakan increasing decreasing function? Tadi saya dah terangkan sikit pasal yang waktu gambar naik bukit ni. Nampak tak? So, bila naik bukit, so yang ini naik bukit. Bila dia naik bukit ataupun perkataan dia increase. Bila F prime X dia positif. Itu dia naik bukit. Okay. Kalau F prime X dia negatif, so ini dikatakan turun bukit. Ataupun decrease. So yang increasing and decreasing ni, kan, yang kita nak buat sekarang ni, increasing and decreasing function ni adalah mesti uji dengan F prime X ni. So kita nak uji situ. Okay, nampak ni yang dia highlight tu. Kalau F prime X tu positif, dia katakan increasing. So naik bukit. So naik bukit. Kalau F prime X tu negatif, dia dikatakan decreasing. Maksudnya turun bukit. So turun bukit. Kalau F prime X tu sama dengan kosong, macam tadi itulah. Dia dikatakan Fx is constant. Tanah rata lah. So tanah rata. Okay. Constant je. Dia tak ada cerun pun. So kita nak decide naik bukit ataupun turun bukit. Itu dia punya istilah dia. So yang ni YouTube. Okay. So kita buat number 6. Find the interval of which F is increasing or decreasing
of the function fx equals to 1 over 3x cube minus 4x plus 2. Okay, apa-apa hal akan cari kecerunan lah sebab kita nak tentukan naik bukit atau turun bukit ni dengan kecerunan dia lah. So dapat apa differentiate? Dapat 1x. Dapat x kuasa 2. Okay. Tolak 4. Tolak 4. Okay, kita cari dulu tanah rata. Kan, kita cari dulu tanah rata, maksudnya f prime x sama dengan kosong. Apa-apa hal kita akan cari tanah rata dulu. So dapat dekat mana tanah rata kita? X tolak 2, x tambah 2. Okay, so x equals to 2 or x equals to negative 2. Okay. So nak tahu increasing decreasing ni awak kena buat table. Tahu? Okay, ni tanah rata kita. Saya tak muat lah. Saya buat ke tepi sini lah. Okay. Dia masih garis nombor lagi. So negatif 2 dengan 2. Ini tanah rata. So kita nak check kiri celah-celah tanah rata ni. Sini yang kita nak tengok sama ada naik bukit ataupun turun bukit. Interval. Okay, kita nak tengok yang dekat sini ni. So kita akan buat table. Tanah rata ni padam lah. Okay. So untuk row yang pertama interval. Interval ni maksudnya daripada negatif infinity sampai negatif 2. Negatif 2 tu tak nak ambil sebab dia dah memang tanah rata. Okay, interval yang kedua dari mana ke mana? Negatif 2 dengan 2. Okay, good. Interval yang ketiga? 2 dengan infinity. 2 until infinity. Okay, tu untuk row yang pertama. Okay, row yang kedua kita akan tulis test value. Test value ni, okay, kita akan pilih satu nombor yang dalam interval. Satu je nombor dalam interval tu. Untuk kita test sahaja. So daripada negatif infinity sampai negatif 2, pilih satu nombor. Negatif 3. Negatif 3. Pilih nombor yang senang-senang je. Janganlah awak ambil negatif 4.7947777. Katalah nombor telefon Pak Ua kan. Susah hati je. So negatif 3. Antara negatif 2 dan 2? Kosong. Kosong. Senang dia kosong. 2 sampai infinity? 3. Mana pergi saya? Okey, 3. So, nombor-nombor ni kita nak test sama ada naik bukit atau turun bukit. Maksudnya kita akan masuk dalam f prime x lah. Awak nak tengok f prime x tu positif atau negatif? Kan? Kan kalau naik bukit f prime x tu positif. Kalau turun bukit f prime x tu negatif. So kita nak test yang itulah. So nombor-nombor test value yang awak dah pilih ni, so kita akan masuk dalam f prime x. Dapat apa? Kalau ganti negatif 3 dapat apa? Negatif. Negatif. Tak payah nilai. Memadai kalau kita tahu negatif atau positif. Negatif ke? Ya betul. Bukan lah. So kira balik-balik betul-betul. Positif. Negatif 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 4, 5. 5 positif. Kalau ganti kosong? Negatif. Negatif. Ganti 3? Positif. Positif. Selalunya dia akan selang-seli lah. Selalunya lah. Tapi awak nak bagi confirm, masuk jalan nilai. Okay, last kali, row yang last kali kita akan kata sebagai conclusion. Conclusion maksudnya tadilah. Kalau dia punya f prime x tu positif, kita katakan naik bukit.
Ini simbol naik bukit. Kalau f prime x tu negatif, turun bukit. Kalau f prime x tu positif, balik naik bukit. Gitu. Increase, decrease, increase. So, menjawab soalan, dia minta interval of which f is increasing or decreasing. So, kita akan katakan sebagai increasing interval sama dengan mana yang increase tadi ni? Yang color kuning tu interval dia yang atas tu lah. Negative infinity until negative 2 and 2 until infinity. Decreasing interval yang mana dia punya f prime x dia tu negatif. So mana yang decrease, yang highlight purple tu pada interval negatif 2 hingga 2. Ini menjawab soalan increasing and decreasing interval. Okay, faham tak? Faham. Okay, kalau faham buat nombor 7. Dia punya jalan kerja ni macam ni je. Sebiji sejebon. Awak tukarkan ikut function yang dia bagi je. Dah Mirul? Okay. Dah siap? Ke dah salin? Dah salin? Macam buat nombor 7 terus. Saya tak nak bagi clue dah apa nak buat. Apa yang nak buat? Korang cakap. F prime X. Sama dengan apa? Differentiate. 2x tolak 6. Lepas tu, Sama dengan kosong. dapat apa? X sama dengan 3. Tak. Satu je tanah rata awak. Ini lah senang. Stationary number. So ini tanah rata. So tanah rata awak pada 3. Kita nak test 2 je lah interval ni. Tak banyak lah. So interval. So apa interval yang pertama? Negatif infinity dengan 3. Sampai 3. So open interval dua-dua. Maksudnya 3 tu kita tak boleh ambil dah. Kalau kita ambil 3 apa akan jadi f prime x tu? Kalau awak ganti 3 dalam f prime x, awak akan dapat apa? 6 kosong. Akan dapat kosong. Kan? Kita tak nak yang kosong. Kita nak tahu sama ada dia positif atau negatif. F prime x tu positif atau negatif. Kalau f prime x positif, naik bukit, increase. Kalau f prime x negatif, turun bukit, decrease. Itulah. So that's why interval kita negatif infinity sampai 3. Nampak tak? Open interval. Ingat lagi tak istilah open interval? Open interval maksudnya 3 jangan ambil. Kita takkan ambil 3 dah. Ambil 2.9 boleh. Tapi 3 tak mau. Okay? Sebab ambil 3 nak buat apa? 3 mesti kita tahu dia akan dapat sama dengan kosong. Okay, test value. Apa nak ambil test value? 2. Kosong. 2 boleh, kosong boleh. Mana-mana pun boleh. Ikutlah. Ambil lah. 2, kosong, 1. Sukati koma lah. Kalau 3 sampai infinity? 4. 4. Boleh 4, 5, 6, 7. Nombor yang senang lah. Tak ada salah pun. 3.1 pun tak ada masalah. Tapi kan berpoint-point pula. Okay, masuklah dalam apa? Kita akan masuk dalam apa? Equation. Equation yang mana? Fs. Salah. F prime X. F prime x. Ada sebut prime ke tadi? Saya tak dengar. F prime x. Kita nak tahu F prime x tu positif atau negatif. Cerun dia tu. Naik bukit ke turun bukit.
Okay, so masuklah. Masuk 1 ke, masuk 2 ke, masuk kosong ke. Nak akan dapat apa? Negatif. Negatif. Okay. Masuk 4 pula. Positif. 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 So apa conclusion dia? Ada 3 row kat sini kotak ni. Kalau negatif, maksudnya Bukit. turun bukit. Decrease. Kalau positif, maksudnya Naik. Increase. increase. So jawab soalan increasing interval. Kena jawablah soalan tu. Janganlah biarkan terkontang-kanting dalam bentuk table tu. Increasing 3 to infinity. Decreasing interval. Turun bukit. Negative infinity to 3. Settle.